Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Amir Zahir bin Muhammad Zain, C24A2074. Saya akan membentangkan tentang keunikan teknik pembuatan wayang kulit Melayu di Kelantan. Wayang kulit merupakan seni persembahan tradisional yang telah lama wujud dan menjadi lambang kebijaksanaan serta warisan budaya masyarakat Melayu. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan rakyat, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan nilai moral, ajaran agama, sindiran sosial dan sejarah lama. Di Kelantan, wayang kulit bukan sekadar persembahan, malah menjadi manifestasi kearifan lokal yang diwarisi turun-temurun. Salah satu aspek yang sangat menarik untuk dikaji ialah teknik pembuatannya yang penuh dengan seni, ketelitian dan nilai simbolik. Pertama, saya akan menceritakan tentang pengenalan wayang kulit. Wayang kulit Melayu di Kelantan tergolong dalam kategori wayang kulit Kerua yang berakar daripada pengaruh Hindu-Buddha di India dan Indonesia. Sebelum disesuaikan dengan budaya tempatan dan Islam, tokoh-tokoh utama seperti Sri Rama, Sita Dewi, Hanuman dan Rawana diadaptasikan dalam bentuk watak tempatan yang membawa ciri-ciri dan nilai Melayu. Keunikan wayang kulit Kelantan dapat dilihat dengan jelas melalui teknik pembuatannya yang rumit tetapi sangat teliti, menggambarkan kreativiti dan kesabaran tinggi para penggiat seni. Bahan pertama pembuatan wayang kulit di Kelantan ialah bahan asas kulit lembu sebagai medium utama. Aspek paling asas dalam pembuatan wayang kulit ialah pemilihan bahan. Kulit lembu digunakan sebagai bahan utama kerana sifatnya yang kuat, tahan lama dan sesuai untuk diukir. Proses penyediaan kulit ini memerlukan masa dan ketekunan. Ia bermula dengan merendam kulit lembu dalam air selama beberapa hari untuk melembutkan tisu dan memudahkan penang dalam bulu. Kemudian, kulit akan dicuci menggunakan abu atau kapur untuk membuang sisa tisu. Setelah itu, ia dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa hari hingga benar-benar kering dan keras, sedia untuk diproses lanjut. Proses kedua pula ialah proses ukiran halus dan manual. Setelah kulit kering, ia dipotong mengikut bentuk watak yang ingin dibuat. Setiap tokoh atau watak mempunyai bentuk dan gaya tersendiri. Proses ukiran dilakukan secara manual menggunakan alat khusus seperti pisau kecil, pahat dan pengkul. Proses ini boleh mengambil masa beberapa hari atau minggu, bergantung pada tahap kerumitan reka bentuk. Perincian seperti rambut, pakaian, aksesori dan ekspresi muka diukir dengan teliti agar menonjolkan identiti dan karakter watak berkenaan. Ukiran bukan sekadar hiasan, tetapi membawa makna. Contohnya, watak jahat diukir dengan mata besar dan gigi taring, manakala watak baik seperti Sri Rama diukir dengan rupa lembut dan berwibawa. Teknik ini memerlukan pengalaman tinggi kerana kesilapan kecil boleh merosakkan seluruh patung. Seterusnya ialah pewarnaan dengan warna semula jadi. Salah satu ciri menarik dalam teknik pembuatan wayang kulit Kelantan ialah penggunaan warna semula jadi. Warna-warna yang digunakan bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga membawa maksud tertentu. Merah melambangkan semangat atau keberanian. Hitam menunjukkan kejahatan atau kekuatan gelap. Kuning atau emas menunjukkan kemuliaan atau kebangsawanan. Warna-warna ini diperoleh daripada bahan tradisional seperti kunyit, arang, daun pokok dan tanah liat. Pewarnaan ini dilakukan selepas ukiran selesai agar tidak merosakkan struktur halus patung. Pewarnaan dilakukan secara teliti dengan menggunakan berus kecil atau menggunakan satu demi satu bahagian. Pewarna juga disapu secara berlapis supaya tahan lama dan tidak luntur apabila terkena cahaya lampu minyak yang digunakan semasa persembahan. Langkah seterusnya ialah pemasangan tangkai kayu ataupun dipanggil pemegang. Setiap patung wayang akan dipasang dengan tangkai yang diperbuat daripada kayu.
atau rotan. Tangkai ini digunakan oleh Tok Dalang untuk menggerakkan watak dalam persembahan. Biasanya, terdapat satu tangkai utama di tengah dan dua tangkai kecil pada tangan jika patung tersebut mempunyai bahagian boleh digerakkan. Kayu yang digunakan dipilih berdasarkan kekuatan, kelenturan dan ringan. Ini penting kerana semasa persembahan, Tok Dalang perlu menggerakkan banyak patung dengan cepat dan lancar. Tangkai ini disambung menggunakan tali atau paku kecil agar tahan lama. Dalam beberapa kes, ada patung yang mempunyai bahagian bergerak seperti mulut dan tangan, memberikan kesan dramatik yang lebih realistik semasa persembahan. Langkah yang terakhir ialah reka bentuk yang penuh simbolik dan falsafah. Setiap tokoh dalam wayang kulit bukan hanya mempunyai bentuk fizikal, tetapi juga falsafah tersendiri. Contohnya, telinga panjang melambangkan kebijaksanaan, mata besar menunjukkan kepekaan, dan tangan yang menghadap ke bawah melambangkan kerendahan hati. Bahkan pakaian dan aksesori tokoh atau watak juga mempunyai simbol tertentu, seperti mahkota untuk raja, keris untuk pahlawan, dan selendang untuk puteri. Selain itu, perbezaan reka bentuk juga menunjukkan peranan watak dalam cerita. Watak jenaka seperti Pak Doho dan Pak Long diukir dengan rupa lucu dan bentuk badannya yang unik, manakala watak jahat seperti Maharaja Rawana pula diukir dalam bentuk besar, menggerunkan dan tajam. Saya akan memberikan sedikit rumusan tentang keunikan pembuatan wayang kulit di Kelantan. Teknik pembuatan wayang kulit Melayu di Kelantan adalah satu manifestasi seni yang mencerminkan kreativiti, nilai budaya, falsafah hidup dan ketelitian tinggi masyarakat Melayu. Ia bukan sekadar hasil tangan, tetapi juga satu bentuk warisan yang menyatukan unsur agama, sejarah, seni dan masyarakat dalam satu persembahan yang indah. Dalam menghadapi cabaran zaman moden, adalah penting untuk kita terus memelihara, memartabatkan dan memperkenalkan teknik ini kepada generasi muda sebagai satu warisan yang tidak ternilai. Di akhir video saya ini, sebagai warisan agung seni tradisional Melayu, pembuatan wayang kulit di Kelantan bukan sekadar mencipta patung untuk tontonan, tetapi menghidupkan ruh budaya, sejarah dan nilai yang telah lama terpahat dalam jiwa masyarakat. Setiap ukiran, warna dan simbol padanya adalah manifestasi kebijaksanaan nenek moyang yang kaya dengan maksud tersirat. Usaha mengekalkan teknik tradisional ini memerlukan bukan sahaja kemahiran dan ketekunan, tetapi juga semangat cintakan budaya yang mendalam. Dalam era digital yang serba pantas ini, tanggungjawab memelihara warisan ini terletak di bahu kita semua sebagai pewaris budaya dan sebagai bangsa yang menghargai akar sejarahnya. Wayang kulit bukan hanya tinggalkan seni, tetapi suara masa lalu yang masih ingin didengari hari ini. Maka marilah kita terus menyokong dan memperkasa seni ini agar ia tidak lenyap di telan zaman. Sebaliknya, terus bersinar sebagai khazanah budaya bangsa yang tiada galang gantinya. Saya Oye Kelantan. Saya Kelantan. Assalamualaikum. Sekian daripada saya, Amir Zahir bin Muhammad Zain. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.